Okey, kalau ada sebarang soalan yang mana yang kamu tak faham, ya, sila tulis kat Zoom chat, okey, untuk tanya terus. Jangan tunggu-tunggu. Ya, jangan tunggu-tunggu, terus tanya. Okey, so terus tanya supaya apa? Supaya okey kamu jelas tentang apa yang kamu tak faham. Okey. Bab 5, pembentukan Malaysia sebenarnya bermula daripada apa? Bermula daripada okey, idea gagasan Malaysia. Ya, idea ini kita tahu ideanya adalah untuk menggabungkan okey bekas tanah jajahan British di Asia Tenggara. Iaitu ideanya iaitu nak menggabungkan apa? Menggabungkan Sabah, Sarawak, Brunei, kemudian juga Singapura untuk bergabung dengan negara yang telah merdeka iaitu Persekutuan Tanah Melayu. So bila bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu, maka dia jadi Malaysia. So itu ideanya. Okey, itu ideanya. Dan idea ini bermula daripada tahun 1887 lagi, okey, iaitu yang dicadangkan oleh Lord Brazil. Yang mana dia cadangkan okey, negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tidak bersekutu, negeri Selat, okey, bergabung dengan Sabah Sarawak. Okey, supaya menjadi tanah jajahan yang besar. Kemudian 1955, okey, Sir Malcolm McDonald pula dia kata okey kena gabungkan okey iaitu tanah Melayu ini dengan Singapura supaya membentuk satu entiti politik, maknanya satu negara yang menggunakan satu jenis politik dan ekonomi. Itu cadangan Sir Malcolm McDonald. Kemudian 1952 dicadangkan oleh Sir Gerald Templer, okey, dan tujuan dia untuk keselamatan. Kita tahulah kalau keselamatan ni maksudnya apa? Maksudnya adanya ancaman komunis. Adanya ancaman komunis. So kalau gabungkan tu okey akan dapat menyelesaikan masalah komunis di negeri-negeri itu. Dan kemudian pada tahun 1960 Sir Geoffrey Tory dia kata kena gabungkan semua negeri-negeri ini. Okey, untuk apa? Untuk kepentingan ekonomi. Maknanya supaya British okey ataupun kita kata Persekutuan Melayu dapat menguasai semua okey kepentingan ekonomi yang ada di Sabah dan juga di Sarawak. Ingat walaupun mungkin kamu kata, cikgu apa jadi pada cadangan-cadangan itu? Dia cadangkan sahaja. Tapi belum lagi untuk dilaksanakan. Namun begitu, itu daripada sudut pegawai-pegawai British, ya, iaitu Lord Brazil, Malcolm McDonald, Sir Gerald Templer dan juga Geoffrey Tory. Kemudian idea penduduk tempatan daripada majalah Al-Imam. Dia kata raja-raja dan orang Melayu ni perlu bersatu dalam pendidikan dan pembangunan ekonomi. Kemudian 1938, kita tahu 1938 ni sebenarnya okey dicadangkan oleh Ibrahim Haji Yaakob. Ibrahim Haji Yaakob iaitu daripada pemimpin daripada KMM, Kesatuan Melayu Malaya. Dia kata apa? Nak gabungkan semua negeri-negeri ini, okey, iaitu menggabungkan Indonesia dan Tanah Melayu untuk menjadi Melayu Raya. Ingat 1938 tu cadangan dia Melayu Raya. 1938. 1955 kemudian dicadangkan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dalam persidangan agung UMNO. Kemudian 1958 dicadangkan juga oleh Datuk Mustafa Datuk Harun, pemimpin Sabah, yang jumpa Tunku Abdul Rahman untuk menyatakan minat untuk bawa Sabah join Persekutuan Melayu. Persekutuan Melayu jadi Malaysia lah. Dan pada 10 Jun Lord Perth berminat gabungkan dengan Sarawak, Sabah, Brunei dan juga Singapura. Dan pada akhirnya sebenarnya idea yang sebenarnya benar-benar yang diterima adalah idea Tunku Abdul Rahman yang mana nak menggabungkan Tanah Melayu dengan Singapura, Sabah, Sarawak dan juga Brunei. Baik. Subtopik seterusnya iaitu rational idea pembentukan Malaysia. Iaitu apakah rasional? Soalan selalu tanya tentang rasionalkan pembentukan Malaysia ataupun rasionalkan idea pembentukan Malaysia. Kalau ada soalan rasional, maknanya soalan tu wajarkan. Wajarkan maknanya apa? Berikan sebab-sebab. Kenapa diberikan idea, kenapa mereka bercadang nak membentuk Malaysia ni? Itu sebenarnya maksud rasional tu.
Iaitu apa sebabnya, maknanya apa faktornya. So faktor pembentukan Malaysia iaitu kita tahu, okey, pertama sekali mestilah faktor keselamatan, di mana kita tahu dua negeri, okey, iaitu Singapura dan juga Sarawak menghadapi ancaman komunis. Jadi kalau bergabung tu dapatlah menyelesaikan masalah ancaman komunis. Yang kedua iaitu keseimbangan komposisi penduduk. Maknanya menyeimbangkan antara penduduk Bumi Putra dengan bukan Bumi Putra. So kalau katakan Tanah Melayu menerima Singapura sahaja, maka berlaku ketidakseimbangan komposisi penduduk. So kena gabungkan juga dengan Sarawak, Sabah dan Brunei supaya komposisi penduduk ataupun komposisi kaum itu dapat diseimbangkan antara Bumi Putra dengan bukan Bumi Putra. So yang kedua, keseimbangan komposisi penduduk. Yang ketiga, untuk mempercepatkan kemerdekaan, di mana kita tahu bahawa kalau gabungkan Sabah, Sarawak dengan Brunei serta Singapura, joinkan dengan Tanah Melayu menjadi Malaysia, maka keempat-empat negeri itu akan automatik merdeka. Tapi kalau diorang nak minta sendiri-sendiri, Singapura minta sendiri merdeka pada British, kemudian Sarawak pula minta kemerdekaan pada British, maka dia kena tunggu queue. Maknanya tunggu aturan dulu. Mula-mula nak settlekan Singapura dulu, kemudian nak settlekan Sarawak pula berapa tahun tu. Kan? Jadi, cara untuk mempercepatkan kemerdekaan, gabungkan sahaja dengan Malaysia. Jadi, itulah cara dia. Dan yang keempat, iaitu faktor pembentukan Malaysia adalah kerana yang keempat iaitu pembangunan wilayah, di mana negeri-negeri yang bergabung dengan Tanah Melayu menjadi Malaysia akan dapat membangunkan ekonomi dan juga taraf hidup penduduk-penduduk pribumi ataupun penduduk asal di negeri-negeri itu. Jadi ingat, ada 4 faktor pembentukan, iaitu pertama keselamatan, yang kedua keseimbangan komposisi penduduk, yang ketiga iaitu mempercepat kemerdekaan, dan yang keempat iaitu pembangunan wilayah. So ada 4 faktornya. Okey. Baik. Seterusnya kita lihat. Bila dah dicadangkan tu, apa reaksi tempatan dan negara jiran? Baik, secara umumnya, kalau kita lihat reaksi tempatan, Tanah Melayu tak ada masalah, sambutan memang baik. Kemudian di Sarawak biasalah, ada yang menyokong, ada yang menentang. Ada yang menentang kemudian menyokong. So satu-satunya di Sarawak, parti yang menentang pembentukan Malaysia ini adalah SUPP. SUPP sahaja yang menentang. Di mana? Di Sarawak. Manakala kalau kita lihat di Sabah, di Sabah juga ada yang menyokong, ada yang menentang. Seperti contoh, semua parti secara umumnya di Sabah dia menyokong dan membentuk gabungan seperti Sabah Alliance. Namun begitu ada juga yang menentang, sebab mereka sebenarnya menentang kerana apa? Sebab mereka nak dapatkan kemerdekaan tu secara berasingan, tak nak join Tanah Melayu, tak nak join Malaysia. Kemudian mereka banyak mempersoalkan tentang keadaan pemimpin tempatan yang perlu menyesuaikan diri dengan politik di Tanah Melayu. Pilihan raya lagi dan kerajaan sendiri macam susahlah. Ini penduduk-penduduk di Sabah. So disebabkan kebimbangan ini, para pemimpin ini membentuk Barisan Bersatu ataupun United Front untuk mencabar rancangan pembentukan ini. So itu di Sabah. Baik, kalau di Singapura rata-rata mereka menyokong. Menyokong especially PAP, pimpinan Lee Kuan Yew, kemudian golongan pedagang dan pengusaha industri pun menyokong sebab dapat membuka pasaran lebih luas, serta juga Parti Buruh Singapura pun sokong. Tetapi of course lah ada yang menentang, dan parti yang menentang di Singapura ialah Parti Rakyat Singapura dan juga Barisan Sosialis. Dua parti ini yang menentang. Kalau di Brunei,
secara umumnya pada peringkat awal Sultan Brunei memang mengalu-alukan idea ini dan rakyat pun berminat. Okay. Masa ni Indonesia dan Amerika dulu cikgu. Okey, baik, untuk pengetahuan kamu, sebenarnya Indonesia telah merdeka pada 17 Ogos 1945. 1945. Masa Jepun dah balik, Jepun mengalami kekalahan, menyerah kalah pada 15 Ogos. Selang beberapa hari kemudian, terus Indonesia isytiharkan kemerdekaan. Pada tahun 1945. Maknanya Indonesia merdeka lebih awal daripada Malaysia. Tapi kan cikgu, Ya. macam mana Indonesia merayu untuk kemerdekaan? Okey. Sebabnya waktu itu dah tak ada penjajah. Sebab okey, kita tahu sebelum kedatangan Jepun, okey, Indonesia dikuasai oleh Belanda. Ya, dikuasai oleh Belanda. So bila Jepun datang dan menguasai Indonesia, Belanda lagi. Okey, so selama beberapa tahun, lebih kurang 3 tahun juga, okey, Indonesia diperintah oleh Jepun, dan akibat daripada kekalahan dan pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, maka Jepun menyerah kalah. Bukan saja di tanah Melayu, tapi di Indonesia pun mereka menyerah kalah. So mereka balik. So bila mereka balik, okey, tidak ada penjajah di negara ini, di negara Indonesia pada waktu itu, maka okey, pemimpin iaitu Soekarno. Soekarno okey, telah pun mengisytiharkan bahawa Indonesia merdeka. Merdeka daripada penjajah. Sebab dah tak ada penjajah dah. Belanda pun tak ada, kemudian Jepun pun tak ada. Nampak tak? So dia ada presiden dia yang cakap, iaitu presidennya adalah iaitu kenapa Finas? Kenapa? Kenapa Malaysia dia actually tak nak ambil kesempatan? Kan masa lepas Perang Dunia Kedua kan ada 14 hari kekosongan jawatan. Betul. Tapi kenapa Malaysia tak nak ambil peluang untuk merdekakan terus? Cikgu suka soalan tu. Baik, untuk pengetahuan kamu, Indonesia semasa penjajahan Jepun tu, dan semasa penjajahan Belanda lagi ya, Indonesia tidak ditadbir secara negeri, iaitu tidak ditadbir secara sultan, tak ada. Indonesia memang tak ada kerajaan, tak ada raja. Jadi diperintah secara gubernur, wilayah-wilayah. Jadi apabila Jepun pula datang, Jepun pun memerintah secara gubernur. Jadi mereka, orang Indonesia dah accept bahawa mereka memang tak ada raja dah. Memang mereka akan diperintah secara gubernur dan juga secara sistem demokrasi. So bila bila Jepun kalah saja, Jepun balik, maka mereka terus bersetuju untuk kita bergabung. Jadi apa? Jadi Indonesia. Berbanding Malaysia, masa kekalahan Jepun tu kita ada kekosongan 14 hari. Baik, kekosongan 14 hari itu gagal dimanfaatkan kerana negeri-negeri kita ada raja. So seperti Selangor, Perak, masing-masing ada raja. Waktu itu mereka tak expect, apa nak buat ni? So tidak ada orang yang, ataupun tidak ada raja, tidak ada sultan yang ke depan untuk memanggil semua, jom kita gabung, kita jadi Malaysia ataupun jadi tanah Melayu. Tak ada. So masing-masing hanya jaga masing-masing punya negeri. Jadi itulah menyebabkan kita tak dapat nak memerdekakan diri kita. Tak dapat nak memerdekakan diri kita. Itu sebenarnya kesilapan kat situ. Kalau tidak, tapi yelah, benda ni kena ada orang yang menggerakkan. Kena ada orang yang menggerakkan. Kalau ada seorang sultan dia yang menggerakkan, dia kata, okey, Sultan Perak, okey, Sultan Selangor, okey, kemudian Sultan Johor, jom, kita bergabung. Mesti jadi. Tapi waktu itu mungkin mereka terkejut. Tiba-tiba Jepun kalah dan panik dan tak tahu nak buat apa. Nak buat apa ni? So kita ada negeri ni, so kita perintah negeri kita je lah. Okey, yang Perak tak apa, kau Perak, kau jagalah negeri kau. Johor, kau jagalah negeri kau. So tidak ada idea untuk menggabungkannya. Jadi itulah dia. Benda ni memang dia gap 14 hari kot. Cuti sekolah 2 minggu pun kadang-kadang korang tak tahu nak buat apa kan. Tahu-tahu cuti dah habis. Lepas tu kamu cerita, alah kalau aku tahu cuti sekolah hari tu, aku pergi buat racing kereta.
Kalau tahu cuti sekolah tu hari tu, macam-macam kan. Tapi rupa-rupanya cuti dah habis. Okey, baik. So kita boleh imagine lah kan, keadaan raja-raja yang tiba-tiba, alamak, Jepun dah kalah. So apa kita nak buat ni? Kita jagalah negeri masing-masing. Tak ada idea nak gabungkan. Macam tu. Okey, baik. Ah, Kan? Baik. So itulah dia yang berlaku di negara kita. Okey. Baik. So Brunei, secara umumnya alu-alukan pembentukan Malaysia. Namun begitu, Parti Brunei, yang menentang, pembentukan Malaysia ialah Parti Rakyat Brunei, yang dipimpin oleh AM Az-Zahari, kerana mereka lebih berminat untuk gabungkan Brunei, Sarawak, Sabah dan Kalimantan Utara dalam satu kesatuan. Maknanya mereka nak membentuk satu negara baru, Kalimantan Utara. So mereka nak gabungkan ini. Jadi mereka inilah yang menentang, bermakna berlaku penentangan jugalah terhadap pembentukan Malaysia. It's okay, Pan? Baik. Kemudian reaksi negara jiran. Kita tahu Indonesia mula-mula menyokong. Pada peringkat awal menyokong. Filipina dia kata menentang, sebab dia kata apa? Dia menuntut Sabah tu milik dia daripada dulu menuntut Sabah milik dia. Dan juga Thailand juga menyokong kerana kerana menganggap bahawa kalau bentukkan Malaysia ini maka akan wujudlah usaha-usaha ke arah keamanan di rantau Asia Tenggara. So negara kita akan aman, Asia Tenggara pun akan aman sebab tidak ada ancaman komunis. So di sini pada peringkat awal dan bermulalah langkah-langkah pembentukan Malaysia. Harus diingat, langkah-langkah pembentukan Malaysia ini memang ada soalan-soalan keluar yang macam ni, soalan dalam bentuk esei ataupun struktur. So ingat dia punya susunan. Usaha membentuk Malaysia ni sebenarnya bermula daripada pertama yang ini mula-mula siri lawatan. Kita tahu lawatan daripada Tunku Abdul Rahman lawat ke Sabah Sarawak. Kemudian pemimpin-pemimpin Sabah Sarawak datang melawat Persekutuan Melayu. Kemudian sekali lagi Tunku Abdul Rahman melawat Sabah dan Sarawak. So siri lawatan. Kemudian pembentukan Jawatan Kuasa Setiakawan Malaysia JSKM untuk membincangkan syarat-syarat penggabungan. Syarat-syarat penggabungan apa yang Sabah Sarawak nak. So daripada sini keluarlah perkara iaitu tuntutan 20 perkara Sabah Sarawak tu. Yang itu. Baik. Kemudian yang ketiga iaitu referendum Singapura, di mana referendum tu ialah iaitu pungutan suara untuk bertanya setiap orang rakyat Singapura setuju tak untuk Singapura join Tanah Melayu jadi Malaysia. Daripada situ barulah pergi ke rundingan London, mereka pergi ke London untuk membincangkan berkaitan dengan pembentukan Malaysia dengan pejabat tanah jajahan British. Dan kemudian barulah Suruhanjaya Kobol dibentuk. Dan Suruhanjaya Kobol ni bertujuan untuk meninjau ingat perkataan Suruhanjaya Kobol ni, kata kunci dia meninjau pendapat rakyat Sarawak dengan Sabah tentang pembentukan Malaysia. Dan kita tahu so mereka telah menyatakan bahawa 2/3 daripada rakyat Sarawak dan Sabah sebenarnya bersetuju untuk menyertai Malaysia. Dan kemudian barulah pembentukan jawatan kuasa antara kerajaan. Iaitu antara kerajaan Sabah, Sarawak, kemudian juga dengan kerajaan British serta juga dengan kerajaan Tanah Melayu untuk membentuk Malaysia. So itu ringkasan dia. So kalau soalan ada, sila senaraikan usaha-usaha membentuk jawatan kuasa ataupun membentuk Malaysia. Inilah dia. Inilah dia punya usaha-usaha. Kamu kena ingat tu Baik. So di bawah ini adalah dia punya perjalanan tentang usaha-usaha tadi yang telah cikgu ringkaskan tadi dengan Suruhanjaya Kobol, dengan pembentukan jawatan kuasa kerajaan. Dan kemudian 5.5 barulah kamu belajar tentang Perjanjian Julai ataupun Perjanjian Malaysia.
ditandatangani oleh kerajaan British, Persekutuan Melayu, Sarawak dan juga Sabah serta Singapura. So dalam perjanjian ini, kamu kena tahu bahawa tarikh apa ada dalam perjanjian itu. Itu yang dipanggil intipati. Intipati maksudnya isi kandungan perjanjian Malaysia. So isi kandungan perjanjian Malaysia ada tarikh. Tarikh pembentukan Malaysia sebenarnya pada 31 Ogos 1963. So Sarawak, Sabah dan Singapura akan menyertai Malaysia untuk menjadi ahli Persekutuan Malaysia, dan kerajaan British akan mengiktiraf kedaulatan Sarawak, Sabah dan Singapura dalam Malaysia. Maknanya British memang mengiktiraf negeri-negeri ini akan menyertai Malaysia. Dan memberi kelebihan kepada Sarawak dan Sabah untuk menubuhkan kabinet negeri, memperuntukkan tempoh peralihan, contohnya dalam bidang pentadbiran awam serta pendidikan kepada Sarawak dan Sabah. Kerusi Parlimen Singapura sebanyak 15 kerusi, Sarawak 24 kerusi dan Sabah 16 kerusi. Dan penduduk-penduduk Bumi Putera di Sarawak dan Sabah mendapat pengiktirafan taraf dia sama seperti orang Melayu dalam perlembagaan persekutuan. Maknanya taraf orang-orang Murut, Iban, Kadazan di Sabah Sarawak itu semua adalah sama macam orang Melayu di Tanah Melayu. So, kalau kamu kata, cikgu, banyaknya nak ingat cikgu. Sebenarnya soalan tentang intipati perjanjian ini kebiasaannya soalan esei. So, kalau soalan esei, kamu ingat mana-mana yang senang untuk diingat. Contohnya tarikh pembentukan Malaysia, negeri-negeri yang akan menjadi ahli Persekutuan Malaysia, dan kerajaan British mengiktiraf, dan juga nombor 7 tu. Penduduk Bumi Putera di Sarawak Sabah mendapat pengiktirafan sama seperti orang Melayu di tanah Melayu. So ingat beberapa poin penting untuk kamu berikan dalam soalan-soalan esei. Baik, so itu intipati perjanjian Malaysia. Dan kemudian kita tahu akibat daripada bantahan Indonesia, bantahan pada Indonesia, maka telah ditubuhkan misi penubuhan bangsa-bangsa bersatu, iaitu penubuhan UNMM, United Nations Malaysia Mission. Iaitu mereka tujuan dia untuk menilai dan membuat laporan tentang penerimaan Sabah dan Sarawak ke dalam Malaysia. Padahal kita dah tahu bahawa sebenarnya Sabah dengan Sarawak telah pun ditinjau oleh Suruhanjaya Kobol. Suruhanjaya Kobol dah tanya dah orang penduduk Sarawak dan Sabah, setuju tak? Setuju. Dia kata setuju. Okey, dah settle dah. Tapi masalahnya bila Indonesia buat bantahan, maka PBB umumkan untuk apa? Tubuhkan satu lagi kita kata sebagai satu lagi jawatan kuasa, iaitu UNMM, untuk sekali lagi menilai sama ada betul ke penduduk Sabah dan Sarawak nak join Malaysia. Akhirnya kalau kita lihat mereka berjaya untuk mendapatkan persetujuan daripada Sabah dan Sarawak untuk menyertai Malaysia. Namun begitu, oleh kerana UNMM inilah membuat penilaian dan membuat laporan, maka tarikh pembentukan Malaysia itu yang sepatutnya pada 31 Ogos 1963 ditangguhkan. Sebab laporan daripada setiausaha PBB itu hanya dapat disiapkan dalam pada 14 September 1963. Maka sebab itu perisytiharan pembentukan Malaysia hanya berlaku pada 16 September, iaitu 2 hari kemudian, 16 September 1963, yang diisytiharkan di 3 tempat, Kuala Lumpur, Sabah dan Sarawak secara serentak. Jadi inilah dia berkaitan tu. Okey, baik. Kemudian subtopik yang terakhir dalam bab 5 ni ialah konfrontasi dan usaha menanganinya. Di mana konfrontasi maksudnya penentangan. Jadi kalau kita lihat pada awalnya Indonesia tak menentang. Namun penentangan mula muncul selepas pemberontakan Brunei
7 Disember 1962. Okey, dan Tunku Abdul Rahman menyatakan bahawa Indonesia sebenarnya terlibat dalam membantu pemberontakan itu. Pemberontakan Brunei ni maksudnya apa tahu? Iaitu berlakunya, iaitu AM Azhari. Mereka menolak untuk Brunei join Tanah Melayu menjadi Malaysia. Jadi penduduk-penduduk daripada Sabah, daripada Brunei, iaitu yang diketuai oleh AM Azhari, mewakili Parti Rakyat Brunei, mereka melakukan pemberontakan di Brunei. Jadi, Tunku Abdul Rahman kata apa? Oh, ini Indonesia terlibat ni, membantu pemberontakan itu. Supaya Brunei tak setuju join Malaysia. Jadi, oleh sebab itu, PKI, iaitu Parti Komunis Indonesia, menggunakan kesempatan ini untuk kritik menyelar rancangan Malaysia. Dan konfrontasi ini bermula apabila Dr. Subandrio, iaitu Menteri Luar Indonesia, telah mengumumkan dasar konfrontasi terhadap Malaysia. Okey, thanks. Okey. Baik, so itu dasar konfrontasi terhadap Malaysia. Sebab apa tahu? Dengan alasan Menteri Luar Indonesia tu macam Menteri Luar tu macam mana cikgu? Baik. Menteri Luar ini bermaksud Menteri Hubungan Luar antara negara dengan negara. Macam negara kita pun ada Menteri Luar. So, Menteri Luar Malaysia, maknanya Menteri Luar tu bermaksud Menteri Hubungan Luar, maknanya hubungan antara Malaysia dengan kerajaan dan negara-negara lain. So, menteri yang mewakili Kementerian Hal Ehwal Luar negara, itu dipanggil Menteri Luar. Bukan menteri yang duduk luar, bukan menteri yang duduk luar. Ini Menteri Luar bermaksud menteri yang menguruskan hubungan antara negara dengan negara-negara luar, negara lain. Okey. Baik. Dr. Subandrio mengumumkan dasar konfrontasi, maknanya dasar penentangan terhadap Malaysia, dengan alasan ianya akan mengancam kedudukan Indonesia. Jadi bermulalah peristiwa penentangan di mana kita tahu mereka telah melancarkan dasar konfrontasi terhadap tanah Melayu dengan kata-kata seperti ganyang Malaysia. Ganyang Malaysia tu maksudnya apa? Ganyang tu maknanya belasah. Belasah Malaysia. Belasah Malaysia. Jadi, bagaimana cara mereka menentang cikgu? Iaitu tentera Indonesia telah lancarkan serangan gerila, maknanya serangan secara kecil-kecilan di Sarawak. Dan kemudian di Johor ada juga pendaratan secara kecil-kecilan dan mengejut. Pendaratan gerila, iaitu pendaratan tentera-tentera melalui payung terjun mendarat di Johor, tentera-tentera Indonesia. Jadi, apa yang dilakukan? Kita lihat tindakan ketenteraan terawal berlaku apabila pendaratan tentera dan separa tentera Indonesia di Tebedu di Sarawak, dan kemudian berlakulah peristiwa berbalas-balas tembakan antara tentera Malaysia di Kalabakan, Sabah, tentera Malaysia versus tentera Indonesia. Ini patutnya cerita-cerita ni buat filem ni. Baru best kan? Buat filem kan? Tentang konfrontasi. So penentangan, tembak menembak antara tentera Malaysia dan tentera Indonesia. Menarik ni. Nanti cikgu cadangkan. So pelakon dan pengarah cikgu lah. Baik, seterusnya. 2 September 1964 berlaku pendaratan seramai 30 orang gerila Indonesia. 30 orang tentera-tentera gerila Indonesia di Labis, Johor, dan gerila yang masuk ke Johor tu semuanya telah ditahan oleh pasukan tentera Malaysia. Masuk-masuk kena tahan. Baik. Dan kemudian akhirnya Dr. Ismail Abdul Rahman bawa isu ini ke dalam Majlis Keselamatan PBB. Kerana iaitu ini adalah satu kaedah provokasi. Dia kata kaedah provokasi yang dilakukan oleh Indonesia. Maknanya Indonesia sebenarnya apa tahu?
sebenarnya Indonesia cuba hantar tentera-tentera kecil-kecil ni supaya tentera Malaysia akan menyerang balik Indonesia dan akan menyebabkan berlaku peperangan yang besar. Itu tujuan dia sebenarnya. Supaya tentera-tentera Malaysia, maknanya Malaysia bertindak balas dengan menyerang balik Indonesia, dan ini akan menyebabkan apa? Berlaku peperangan, peperangan yang lebih besar, dan mereka yakin, Indonesia yakin bahawa peperangan itu akan dimenangi oleh mereka kalau berlaku peperangan antara Malaysia dengan Indonesia. Jadi Malaysia dia kata apa? Ini semua provokasi ni. Indonesia sengaja provok kita supaya kita serang balik. No, kita tidak akan ubah pendirian kita. Iaitu kita nak bertindak cara apa? Cara diplomatik. Kita tidak akan serang dia balik. Tidak akan serang Indonesia balik. Tapi kita buat secara diplomatik, iaitu kita report kepada Majlis Keselamatan PBB. Kita pergi PBB, PBB kau tengok Indonesia buat apa? Tengok. Tengok. Dia menyerang. Kami tak menyerang. Dia orang yang menyerang. Nampak tak? So ini kaedah provokasi. Ya, kaedah provokasi. Jadi, apakah langkah untuk menangani konfrontasi ini, cikgu? Apa cara-cara dia? Malaysia gunakan pendekatan diplomatik. Pendekatan yang mana apa? Bertolak ansur, berbincang. Dan ini diketuai oleh Kementerian Luar Negeri di bawah pimpinan Muhammad Ghazali Syafiee. Tugas Kementerian Luar Negeri ini untuk mematahkan kempen-kempen propaganda yang dilakukan oleh Indonesia dan cuba untuk dapatkan sokongan negara-negara luar. Baik. So antara usaha-usaha yang telah dilakukan untuk menangani konfrontasi itu, so dilakukan oleh UTAN ni. UTAN ni sebenarnya Setiausaha PBB. UTAN ini telah utuskan Civil Naramsimhan ni, ACV Naramsimhan, untuk berunding dengan pemimpin kerajaan Indonesia dan Persekutuan Melayu. Tak jalan. Kemudian Menteri iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj menerima undangan Presiden Soekarno untuk bertemu di Tokyo. Dan pertemuan ini Tunku Abdul Rahman terangkanlah tujuan pembentukan Malaysia. Senyap. Kemudian Presiden Macapagal iaitu Presiden Filipina menganjurkan pula rundingan peringkat pegawai di Manila, dan negara kita diwakili oleh sekali lagi Muhammad Ghazali Syafiee untuk perbincangan lagi. Kemudian yang keempat, Tun Abdul Razak menghadiri mesyuarat peringkat Menteri Luar di Manila, dan mesyuarat ini mencari penyelesaian untuk konfrontasi itu. Kemudian, kenapa jumpa jauh sangat, cikgu? Jumpa jauh sangat kalau kita lihat di sini. Sebab neutral. Yes, betul. Sebenarnya, kalau kita lihat, macam Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dengan Presiden Soekarno jumpa kat Tokyo. Maknanya tidak ada ancaman daripada negara Malaysia dan negara Indonesia. So tempat yang neutral, tempat yang tidak dipengaruhi oleh mana-mana negara. Sebab tu mereka jumpa kat Tokyo. Kemudian peringkat pegawai jumpa di Manila. Kemudian Tun Abdul Razak jumpa di Manila. Dengan wakil Indonesia. Begitu juga. Sekali lagi Tunku Abdul Rahman dengan Presiden Soekarno dan juga Presiden Macapagal menghadiri mesyuarat di Manila, dan hasil pentingnya penerimaan kerajaan Indonesia dan Filipina terhadap pembentukan Malaysia selepas ini penilaian PBB terhadap Sabah dan juga Sarawak. Namun begitu, oleh kerana pembentukan Malaysia telah diumumkan lebih awal, iaitu pada 16 September 1963, maka berlangsunglah iaitu konfrontasi. So sekali lagi pada tahun 1964, rundingan Malaysia, Indonesia dan Filipina berlangsung pada tahun 1964, melibatkan 2 persidangan, iaitu di Bangkok dan juga di Tokyo, dan kali ini Menteri Luar Thailand pula yang memainkan peranan utama
untuk menganjurkan pertemuan dengan Menteri Luar Indonesia. Maknanya apa tahu? Kalau kita lihat negara-negara yang ada di sekeliling negara kita juga membantu untuk merapatkan hubungan antara Malaysia, Indonesia dan menyelesaikan masalah konfrontasi. Namun begitu, dia tidak selesai sehingga pada tahun 1965 apabila General Soeharto telah melantik General Ali Martopo dan juga Adam Malik untuk berunding menamatkan konfrontasi. Kenapa pula General Soeharto ni tiba-tiba je cikgu? Sebab sebenarnya beralih kepimpinan di Indonesia, iaitu Presiden Soekarno telah meletak jawatan. Soekarno letak jawatan, maka General Soeharto telah naik menjadi Presiden Indonesia. So, bila beralih pemimpin, beralihlah pandangan terhadap konfrontasi itu. Nampak tak? Beralihlah pandangan itu. Maka 1966 kerajaan Indonesia pun umumkan penamatan konfrontasi. Dan akhirnya Tun Abdul Razak Husin telah menandatangani persetujuan normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia di Jakarta pada 11 Ogos 1966. Maka dengan itu tamatlah revision kita, iaitu berkaitan dengan bab yang ke-5, iaitu pembentukan Malaysia. Sebelum kita pergi tengok soalan, sebab cikgu akan nak tunjuk kamu soalan-soalan esei, ada apa-apa soalan nak tanya tak? Berkaitan dengan bab yang ke-5 ini. Bab 5 ni senang sebenarnya. Bab 5 ni senang. Senang sebenarnya untuk dikuasai. Baik, Ipan ada nak tanya Pan? Aiman Hendrof, Amal Alfa, Nuha, Samuel, Amira Afrina, Nazmi, ada nak tanya apa-apa? Khairina? Ya, Nurul Hidayah, Arif Hakim, Nias, Kaila, Nafi Iman. Okey, boleh faham ya? Dan Nisha ada apa-apa nak tanya Nisha? Tak ada. Okey. Tak ada okey, baik. Saya bukan Nafiman, bukan. Saya tak ada soalan. Baik. Normalisasi tu apa cikgu? Okey. Normalisasi itu bermaksud iaitu menjadikan hubungan itu normal kembali. So hubungan seperti sedia kala itu dipanggil normalisasi. Menjadikan dianya kebiasaan. So macam kita sekarang ni lah perkataan normalisasi itu banyak digunakan untuk media sosial sekarang ni. Di mana kalau kita lihat contohnya diorang sekarang ni viral iaitu berkaitan dengan artis-artis yang dah bertudung, dia tak nak pakai tudung, dia buka tudung. Jadi ada orang tegur, dia kata apa? Jangan jadikan budaya pakai tudung on off itu sebagai satu budaya normalisasi. Maknanya menjadi satu kebiasaan. Jangan jadikan ia sebagai satu kebiasaan. So itulah maksud normalisasi. Okey, boleh faham Nurul Hidayah berkaitan perkataan normalisasi. Ya. Okey. So ada banyak benda yang kita tak boleh tidak boleh normalkan dia, normalisasi tak boleh. Okey. Baik. So since kamu semua tak ada soalan, maka kita akan lihat soalan-soalan, soalan-soalan esei. Sebab cikgu suka untuk tunjukkan kamu soalan esei daripada bab 5 ni. Macam mana contoh-contoh soalan esei bab yang ke-5. Baik. Nota yang cikgu beri ni pun memang ada ada soalan-soalan yang mana kamu boleh jawab sendiri. Cuma cikgu ada beberapa soalan yang cikgu suka untuk bincangkan dengan kamu. Contohnya soalan ini. Baik, korang tengok soalan ni sebelum tu nasihat baik ada yang tanya. Ada yang bagi soalan. Kenapa Indon tak setuju sewaktu Malaysia nak ambil Sabah dan Sarawak? Saya tahu yang Indon kata yang Malaysia ni macam tak beri peluang kepada Sabah dan Sarawak.
Adakah Indon ada niat nak ambil Sabah dan Sarawak? Okey. Baik. Sebenarnya kalau ikutkan, sebenarnya Indonesia memang ada niat untuk mengambil Sarawak tu sebenarnya. Indonesia memang ada niat nak ambil Sarawak dan juga Filipina ada niat nak ambil Sabah. Memang ada niat. Jadi cuma dia macam tak tercetus idea tu lagi. Tetapi apabila Indonesia dituduh terlibat dalam pemberontakan Brunei, pimpinan AM Az-Zahari, dan dituduh itu oleh yang menuduh itu pula ialah Tunku Abdul Rahman, maka PKI, Parti Komunis Indonesia, PKI Indonesia ni dia rapat dengan Soekarno. Jadi dia ni yang telah berikan idea pada Soekarno. Soekarno, kau tengok Malaysia tu tuduh engkau sebagai ada memberi bantuan dalam pemberontakan Brunei. Ini tak boleh jadi ni. Ini tak boleh jadi ni. Kan. Jadi bangun. So Soekarno pun melancarkan dasar ganyang Malaysia ataupun dasar konfrontasi. Sebab tak puas hati. Tapi harus ingat, bila kita kaitkan dengan parti PKI itu, maka bermakna PKI, faham ni PKI? PKI, Parti Komunis Indonesia. Maknanya dia apa? Dia ada niat untuk membentuk Indonesia sebagai sebuah negara komunis. Sama seperti PKM di Malaysia. Jadi pengaruh komunis inilah yang cuba melaga-lagakan untuk apa? Mudah untuk mereka take over negara itu bila negara itu huru-hara. Jadi nampak tak? Ideologi komunis ni yang bahaya sebenarnya, ideologi komunis ni. Baik, betul ke sampai sekarang Filipina masih berebut nak Sabah? Ya. Okey. Okey. Jap. Okey. Baik. Usaha untuk membentuk Persekutuan Malaysia ni penuh dengan rintangan. Iaitu mendapat tentangan dari dalam dan juga dari luar negara. Jadi, soalan dia terangkan rintangan pembentukan Malaysia itu. Jadi korang jangan terkejut bila kamu belajar kat nota tu, kat nota katakan tentang apa? Tentang halangan ataupun penentangan. Tapi kat sini dia tulis rintangan. Cikgu, betul ke cikgu? Kat sini tulis rintangan, kat dalam nota tu penentangan. Sebenarnya benda sama. Korang jangan keliru. Kadang-kadang pelajar ni, bila belajar siap hafal penentangan daripada Indonesia, penentangan daripada Filipina, tiba-tiba soalan keluar rintangan. Aduh, apa pula rintangan ni? Benda sama. Jangan cepat panik. Ini korang kadang cepat panik, tukar perkataan pun dah panik. Baik. Rintangan tu maknanya halangan-halangan dan penentangan. So, kemudian kamu tengok 6 markah kat sini. Baik, 6 markah strategi untuk kamu jawab adalah iaitu macam biasa cikgu ajar, iaitu 3 fakta dan juga 3 huraian. Macam tu. Baik. So, cikgu suggest untuk kamu cari 3 fakta dulu. So, apakah fakta yang pertama? Ceritakan tentangan dari dalam negara dulu. So, tentangan daripada dalam negara, rintangan dia apa? Iaitu tentangan daripada siapa? Baik. Pertama, tentangan daripada SUPP. Iaitu di mana? Di Sarawak. Begitu juga penentangan daripada siapa? Penentangan daripada Barisan Sosialis. Daripada mana? Di Singapura. Begitu juga penentangan lain. Dan kamu boleh, huraian dia nak cerita apa cikgu? Berikan sebab penentangan. Sebab penentangan, sebabnya apa? Iaitu mahu negeri mereka menegeri mereka merdeka, diberi kemerdekaan. Diberi kemerdekaan terlebih dahulu. Jadi itu boleh jadi fakta dan huraian yang pertama. Macam tu. Tentangan SUPP Sarawak.
Barisan Sosialis di Singapura sebab mahu negeri mereka diberi kemerdekaan terlebih dahulu. So itu tentangan daripada dalam. Okey. Dan kemudian kamu boleh cerita juga tentangan daripada luar negara. Iaitu penentangan daripada iaitu dari Filipina. Okey. Kerana apa? Kita faham mereka mahu menyatakan bahawa mereka menuntut Sabah sebagai kita kata sebagai sebahagian daripada Filipina. Macam tu. So inilah dia rintangan-rintangan. Penentangan daripada Filipina bentuk Sabah sebagai sebahagian daripada Filipina, tentangan SUPT di Sarawak dan juga Barisan Sosialis. Kemudian penentangan daripada siapa? Satu lagi. Iaitu penentangan dari Parti Rakyat, Parti Rakyat Brunei. Pun boleh juga. Sebab apa? Sebab mereka mahu, kita tahu mereka mahu menubuhkan Kalimantan Utara. Yang mengandungi apa? Yang mengandungi Sabah, Sarawak, Brunei, Brunei dan Sarawak, Brunei dan juga Kalimantan Utara. So ini 3 poin cukup. 3 poin berserta huraian sudah cukup untuk menjawab soalan yang pertama. So apa yang cikgu nak mentionkan sebenarnya adalah fahami maksud rintangan tu. Jangan panik tentang perkataan rintangan. Rintangan tu ialah halangan-halangan untuk membentuk pembentukan Malaysia. Baik. So itu 3 fakta dan juga berserta huraian. Sekejap. Korang menyalin ke? Korang tak menyalin? Korang tak menyalin, cikgu terus pergi soalan B. Baik. Ke korang kata tak apalah cikgu, terus pada soalan B lah. Ke macam mana? Ke korang menyalin ni? Sonyap je ni. Khusyuk menyalin ke benda ni? Korang tak jawab ni. Korang ni, aku sebat seorang-seorang kan? Korang ni apa ni? Screenshot je cikgu. Khusyuk sangat cikgu. Boy, nias. Khusyuk sangat sampai diam korang je. Teruskan je lah cikgu. Screenshot je cikgu. Baik, screenshot. Orang muda sekarang panggil apa? Screenshot. Screenshot pun boleh. Baik. Ini berkaitan dengan soalan A. Baik. Pan? Kenapa Pan? Baik. Soalan yang kedua. Pelbagai usaha dilakukan untuk merealisasikan pembentukan Malaysia. So, pelbagai usaha untuk merealisasikan pembentukan Malaysia. Maknanya, usaha-usaha untuk membentuk Malaysia. Huraikan. Gunakan teknik yang sama juga sebab dia 6 markah. Maka, kamu gunakan teknik yang sama iaitu 3 fakta dan juga 3 huraian. Dan apakah fakta-fakta yang kamu boleh ambil? Iaitu yang pertama, usahanya, yang pertama siri lawatan. Siri lawatan pemimpin. So kamu boleh mentionkanlah mula-mula Tunku Abdul Rahman melawat iaitu Sabah dan Sarawak. Untuk bertemu dengan pemimpin. Bertemu dengan pemimpin Sabah dan Sarawak. Kemudian kamu boleh mentionkan juga pemimpin Sabah dan Sarawak. Sabah dan Sarawak. Seperti siapa? Mungkin kamu boleh ambil Tun Datu Mustafa, seperti Tun Datu Mustafa, Temenggung Jugah Anak Baring. Baik. Macam mana ingat cikgu? Cikgu tak ingat sebenarnya, tapi cikgu ingat rambut dia. Temenggung Jugah Anak Baring tu yang rambut macam tu dulu. Kan yang busri tu kat gambar tu kan. Tu Temenggung Jugah Anak Baring. So pemimpin Sabah dan Sarawak melawat tanah Melayu. Persekutuan Melayu untuk meninjau kemajuan yang terdapat di tanah Melayu.
So itu yang pertama, siri lawatan pemimpin. Begitu. Baik. Kemudian kita boleh teruskan lagi. Okey, yang kedua. Yang kedua iaitu apa usaha dia? Iaitu kamu boleh ambil juga. Okey. Kadang-kadang kamu tak perlu ambil ikut susunan tu ya. Macam nombor 1 lawatan, lepas tu JPPM ke, tak perlu. Mungkin kamu boleh skip ambil kepada referendum Singapura. Pun boleh. Okey, yang kedua iaitu referendum Singapura. Di mana kita tahu bahawa referendum Singapura telah dilakukan, okey, dilakukan dengan meninjau, okey, ataupun mengambil, okey, pendapat, okey, penduduk Singapura. Okey, okey, berkaitan berkaitan pembentukan Malaysia. So kamu boleh mentionkan juga bahawa kita tahu bahawa majoriti penduduk Singapura setuju. Setuju menyertai Malaysia. Macam tu. So dia tak semestinya nombor 1 kena ambil nombor 2, nombor 3, nombor 4, tak perlu. Kadang-kadang kamu boleh ambil nombor 1, lepas tu nombor 3, lepas tu nombor 5 ke, nombor 4 ke, nombor 6 boleh. Cuma jangan terbalik-balik. Contohnya kamu mulakan dengan nombor 3. Lepas tu nombor 1. Lepas tu nombor 2. Tak boleh lah macam tu. Dia kena ikut turutan jugalah. Dia mesti ikut turutan tapi boleh skip mana-mana poin yang penting. Okey. Baik. So yang pertama siri lawatan pemimpin, yang kedua referendum Singapura. Okey. Dan yang ketiga, kamu juga boleh ambil iaitu jawatan kuasa, jawatan kuasa antara kerajaan. Di mana apa yang dia buat? Kita tahu iaitu memperhalusi. Memperhalusi kita kata keperluan. Keperluan Sarawak dan Sabah. Untuk apa? Untuk dimasukkan dalam perlembagaan Malaysia. Malaysia. So yang ketiga ni jawatan kuasa antara kerajaan memang memperhalusi keperluan Sarawak dan Sabah untuk dimasukkan dalam perlembagaan Malaysia. Itu yang dia diminta. Iaitu tentang yang pertama iaitu diberi kelonggaran selama 3 tahun, bukan 3 tahun, 10 tahun. Untuk membiasakan diri dengan pentadbiran di tanah Melayu. Kemudian juga diberi kebebasan untuk apa? Untuk beragama sendiri. So itu memperhalusi keperluan. Dan dasar imigresen juga di bawah kuasa kerajaan Sarawak dan Sabah sendiri. So itulah jawatan kuasa antara kerajaan buat tentang untuk memperhalusi keperluan dan kehendak Sabah Sarawak untuk dimasukkan dalam perlembagaan Malaysia. So dapat 3. Iaitu yang pertama siri lawatan pemimpin, yang kedua iaitu referendum Singapura, dan yang ketiga iaitu iaitu jawatan kuasa antara kerajaan. So itu cara dia. Baik. Baik, dan soalan seterusnya. Soalan ni soalan yang seterusnya soalan kehebat ni. Cikgu naikkan ke atas lah. Baik. Baik. Soalan C. Kejayaan pembentukan Malaysia adalah hasil kebijaksanaan. Hasil kebijaksanaan pemimpin negara kita menangani cabaran semasa pembentukan Malaysia. Buktikan kebenaran pernyataan tersebut. Bermakna kamu kena mentionkan iaitu siapakah pemimpin-pemimpin itu dan apa yang mereka buat untuk menangani cabaran itu. So antara kita kata antara pemimpin yang kita perlu ambil untuk menangani cabaran semasa pembentukan Malaysia ni adalah seperti Tunku Abdul Rahman lah. Tunku Abdul Rahman, yang mana kita tahu Tunku Abdul Rahman inilah yang telah memberikan idea dan juga kita telah
menyatakan tujuan pembentukan Malaysia. Okey. Semasa bertemu dengan siapa? Semasa bertemu Presiden Soekarno. Okey, Presiden Soekarno. Dalam perbincangan di Bangkok. Tu. Kemudian kebiasaan pemimpin negara kita seterusnya iaitu siapa? Iaitu Dr. Ismail Abdul Rahman. Iaitu apa yang dia buat, iaitu Dr. Ismail Abdul Rahman telah pun dia telah melaporkan tindakan provokasi provokasi Indonesia ke atas Malaysia ke atas Malaysia di PBB, iaitu Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Melaporkan tindakan provokasi Indonesia ke atas Malaysia di PBB. Dia yang laporkan. Kemudian kita boleh ambil pemimpin yang ketiga iaitu Muhammad Ghazali Syafi'i. Ghazali Syafi'i, Ghazali tak ada P ya. Ghazali Syafi'i, dia kata apa? Dia diberi tugas. Diberi tugas di mana? Di Kementerian Luar Negeri. Di Kementerian Luar. Kementerian Luar Malaysia. Untuk menangani kempen propaganda. Propaganda Indonesia. Propaganda Indonesia. Jadi ini kita kata sebagai kebijaksanaan pemimpin-pemimpin negara untuk menangani cabaran semasa pembentukan Malaysia. Ini pemimpin-pemimpin kita ya. Dan juga mungkin kamu boleh ambil lagi, kalau katakan cikgu ni 8 markah cikgu. Boleh tak ambil satu lagi? Tokoh. Pemimpin negara kita. Boleh. Iaitu kamu boleh ambil Tun Datu Mustafa Datu Harun, di mana beliau lah yang telah berminat sebenarnya untuk membawa Sabah ke dalam Malaysia. Ke dalam Malaysia. So dan juga kita tahu bahawa beliau jugalah sebenarnya yang telah juga membantu kerajaan. Dan juga kita boleh mentionkan juga membantu kerajaan ataupun membantu kerajaan Malaysia dalam misi UNMM. UNMM iaitu United Nations Malaysia Mission. So inilah kebijaksanaan pemimpin-pemimpin negara kita untuk menangani cabaran semasa pembentukan Malaysia. So bila buktikan, ingat bila perkataan buktikan, kamu kena beri bukti. Kena beri bukti siapa. So ini adalah contoh jawapan-jawapan yang kamu boleh jadikan sebagai jawapan bagi soalan bab yang kelima ini. Ingat kalau 8 markah macam cikgu cakap, kalau tadi 6 markah kan 3 fakta 3 huraian. Kalau 8 markah strategi kita bertukar iaitu 4 fakta dan juga 4 huraian supaya kamu dapat lebih jelas. Boleh? Soalnya semua. Ada soalan tak? Ada soalan ke tak ada soalan? Tak ada. Enggak ada. Ya, enggak ada. Ya, kalau enggak ada ya bagaimana gitu? Iya. Macam tak ada. Iya, macam tak ada ya. Cuba dicari soalannya. Coba dicari soalannya. Mana tahu yang enggak? Ya ada di situ. Ya kamu saja yang enggak nampak. Saya
Okey. Hmm. Ada satu soalan kat sini. Ni soalan hebat ni. Soalan hebat ni. Cuba tengok betul. Soalan C ni. Macam mana jawab soalan ni? Cuba beritahu cikgu. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, nilaikan keistimewaan cara negara kita mencapai kemerdekaan. Keistimewaan. Special negara kita mencapai kemerdekaan. Specialnya apa? Pertama, kerana apa? Iaitu kita kata keistimewaannya kerana mencapai, cikgu bagi poin mencapai kemerdekaan, okey, dengan kata sepakat dan muafakat antara pemimpin. Tak. Pemimpin yang bijak tu normal. Ini keistimewaan. Sebab kita tahu pemimpin-pemimpin, di antara pemimpin Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, pemimpin yang ramai ni mewakili negeri masing-masing, muafakat, bersepakat untuk mencapai kemerdekaan dan membentuk Malaysia. Itu pertama, mencapai kemerdekaan dengan kata sepakat dan muafakat antara pemimpin. Okey. Boleh. Yang kedua cikgu nak mentionkan juga iaitu kita mencapai kemerdekaan tanpa peperangan. Tanpa peperangan ataupun kita kata tanpa pertumpahan darah. Di mana kita tahu bahawa kemerdekaan kita tahu dicapai, kita kata poin dia dicapai melalui kita kata perjanjian. Perjanjian dan persefahaman antara pemimpin. Dan yang ketiga, kita boleh kata juga keistimewaan cara negara kita mencapai kemerdekaan iaitu mencapai dengan cara apa? Iaitu melalui perpaduan yang jitu. Perpaduan yang jitu, yang erat antara kaum di negara kita. Maknanya di negara kita lah. Di negara kita. Melalui perpaduan yang jitu antara kaum di negara kita. So ini menyebabkan kita dapat mencapai kemerdekaan dengan begitu istimewa. Itu keistimewaan. Kita muafakat, kemudian kita mencapai kemerdekaan tanpa pertumpahan darah, dan melalui perpaduan yang jitu. Kebijaksanaan pemimpin, sebab semua negara yang mencapai kemerdekaan pastinya akan mendapat ataupun juga dipimpin oleh pemimpin yang bijaksana. Tapi apa perbezaan kemerdekaan negara kita dengan kemerdekaan negara lain? Contohnya Amerika. Baik, mereka hanya pemimpin seorang je. Yang bawah-bawah tu iaitu rakan-rakan mereka yang bersama-sama untuk membantu kemerdekaan Amerika. Kemudian mereka mendapat kemerdekaan melalui peperangan dengan British. Kalau kamu ingat lagi revolusi kemerdekaan Amerika 1776, bab yang kedua, form 4. So melalui peperangan dengan British. Dan kemudian kalau yang ketiga melalui perpaduan jitu antara kaum di negara kita. Di Amerika, kaum mereka satu je. Diorang je. Kita ni kaum ramai. Melayu, Cina, India, Kadazan itu semua kan. Tapi kita boleh bersatu padu. Jadi inilah keistimewaan cara negara kita mencapai kemerdekaan. So kebijaksanaan pemimpin, I don't think is a good answer. Boleh Nurul Hidayah. Okey. Korang tak dapat ada tak soalan-soalan ni yang korang perolehi di dalam grup WhatsApp ke korang dalam grup WhatsApp dapat nota je? Soalan-soalan tak dapat Lupa cikgu.
Okey, korang dapat nota je saja. Korang tak dapat ni, soalan-soalan ni dapat tak? Dapat tak? Kalau tak dapat, cikgu akan postkan sekali lagi di dalam grup WhatsApp. Dapat ke tak dapat? Oh, okey. Hidayah kata tak dapat lagi Soalan-soalan tak ada. Okeylah. Kalau macam tu, okey, cikgu akan kongsikan soalan ini sekali lagi dalam grup WhatsApp. Okey, dan kepada para pelajar